bunuh diri atau dibunuh. 19 Februari lalu, seorang wanita dan dua anaknya ditemui maut dalam keadaan tergantung pada kipas di sebuah rumah sekitar Lenggeng, Negeri Sembilan. Susulan itu, pihak polis menahan seorang juruteknik yang merupakan suami kepada wanita berkenaan. Wartawan Ainul Abdul Rauf ke lokasi kejadian bagi mendapatkan perincian kes. Februari 2024. Tarikh yang pastinya terpahat erat dalam memori majoriti penduduk di Taman Albori 2 sekitar Lenggeng, Negeri Sembilan, susulan berita gempar mengenai seorang wanita bersama dua anaknya yang ditemui maut tergantung pada kipas. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hasim, pihaknya menerima panggilan berhubung insiden berkenaan daripada seorang lelaki dipercayai jiran mangsa pada jam 9.25 malam. Pada masa kejadian, suami si mati telah bergegas keluar daripada rumah berjumpa dengan jiran dia iaitu satu lelaki Melayu dan memaklumkan bahawa isteri dan anak dia tergantung. Kemudian jiran masuk ke dalam rumah dan mendapati fakta berkenaan adalah betul dan jiran telah menghubungi pihak polis. Berdasarkan maklumat yang diterima, pihak polis telah ke lokasi kejadian. Bila sampai ke dalam rumah, terdapat 3 mayat iaitu satu mayat satu perempuan berumur lebih kurang 34 tahun tergantung di bilik utama dan 2 mayat kanak-kanak berumur 3 dan 6 tahun berada di dalam rumah. Siasatan awal pihak polis mendapati ketiga-tiga mayat ini telah meninggal dunia dengan cara tergantung. Selain itu, pihak polis turut menemukan sekeping nota dipercayai hasil tulisan wanita berusia 34 tahun terbabit yang menyatakan hasratnya untuk membunuh diri ekoran masalah rumah tangga yang dihadapi. Kita dapat pastikan tulisan nota berkenaan ditulis oleh si mati berdasarkan 2 kriteria iaitu bentuk tulisan dan juga tanda tangan. Dan kandungan nota berkenaan lebih kepada mengatakan yang si mati memang ingin untuk membunuh diri bersama dengan anak-anak dia disebabkan oleh pergolakan masalah rumah tangga. Dan pada 20 hari bulan Februari lebih kurang jam 1 pagi, pihak polis telah membuat tangkapan terhadap satu lelaki iaitu suami kepada perempuan yang meninggal dunia dan pihak polis telah reman selama 4 hari bermula daripada 20 hari bulan Februari sehingga 23 Februari 2024. Seminggu sebelum kejadian, difahamkan terdapat beberapa penduduk melihat pasangan suami isteri berkenaan bertengkar di hentian bas ini. Lorong ni memang aktif lorong ni. Sentiasa ada je yang orang akan lalu kan. So belah petang jadi peramah orang si mati pun memang peramah. Anak-anak dia kadang-kadang tegur kan. Si mati pun biasa ada WhatsApp tanya kan keadaan taman apa semua kan. Tapi seminggu sebelum kejadian inilah kes ni, info daripada jiran-jiran jugalah kan yang ternampak dia adalah ada pertelingkahan berlaku lah sesama dia dekat kita punya bus stop di luar Taman Albori 2 ni. Itulah sekali tu saja info yang kita dapat. Selepas daripada tu memang kita tak ada nampak lah. Pengerusi Persatuan Perumahan berusia 34 tahun ini akui terkejut sejurus menerima perkabaran berita berkenaan. Kejadian terbabit merupakan pengalaman pertamanya sepanjang 5 tahun menetap di kawasan ini. Saya dapat tahu daripada jiran belakang rumah saya lah. Saya bergegaslah ke tempat kejadian. Masa tu memang adanya suami dia dengan beberapa jiran kiri kanan je lah. Keadaan agak kelang kabut, emosi pun semua. Jadi ada jiran sebelah rumahnya ni memang dah pergi tengok lah keadaan mangsa pun semua kan. Jadi terus hubungi pegawai Balai Polis Lenggeng. Meskipun tidak mengenali keluarga mangsa dengan rapat, lelaki yang bekerja sebagai pegawai bank ini tetap berasa kesal apabila hanya mengetahui tentang masalah rumah tangga yang dialami pasangan terbabit
selepas kejadian itu berlaku. Lebih kurang dalam 4 ke 5 biji kereta lah sampai di belah keluarga si mati lah. Ketika tu keluarga si mati pun memang bercerita lah pasal isu keluarga kan. Macam antara mereka berdua ni selalu sentiasa bergaduh kan. Bergaduh halau keluar rumah apa semua. So ada info lah. Lain-lain tu saya kurang jelas lah antara keluarga mereka kan. Rentetan kejadian itu, mayat anak beranak berkenaan dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar, Seremban bagi proses bedah siasat. Hasil siasatan lanjut mendapati wanita serta 2 kanak-kanak terbabit dipercayai telah meninggal dunia kira-kira 9 jam sebelum ditemui dan punca kematian adalah akibat tekanan pada leher. Berdasarkan fakta-fakta dan hasil siasatan yang diperoleh daripada tempat kejadian, daripada rakaman CCTV dan keterangan-keterangan saksi serta nota yang kita temui di tempat kejadian, Timbalan Pendakwa Raya telah membuat keputusan untuk kes berkenaan di NFA. Hasil siasatan kita mendapati kedua-dua kanak-kanak telah digantung oleh ibu mereka, manakala perempuan yang berumur 34 tahun berkenaan telah menggantung diri sendiri, iaitu membunuh diri sendiri. Dalam pada itu, kru 999 berkesempatan bertemu pakar kriminologi Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad bagi mendapatkan pandangan berhubung kes terbabit. Kemungkinan besar kemurungan itu adalah salah satu faktor yang tinggi yang mendasari kelakuan bunuh diri. Dalam aspek ini, pelaku merupakan seorang yang ramah, mesra, sentiasa bersama dengan ahli masyarakat yang lain. Ini menggambarkan kemurungan berfungsi tinggi, di mana seseorang yang tidak banyak menunjukkan gejala kemurungan ini. Dia tak ada nampak macam seolah-olah dia sedih ke, malah dia menunjukkan perwatakan yang riang, yang biasa. Tetapi sebenarnya tanpa pengetahuan orang lain, dia tengah bergolok dengan perasaan-perasaan yang negatif yang kadang-kadang mungkin dilihat sebagai dah tak boleh dah nak dikawal, dah tak boleh dah tahan dan mengambil keputusan untuk membunuh, kemudiannya bunuh diri. Tambahnya, sehingga September 2023, sebanyak 467 kes bunuh diri telah dilaporkan pihak PDRM dipercayai berpunca daripada pelbagai faktor termasuk masalah rumah tangga. Kita kena tekankan di sini, bunuh diri merupakan keputusan kekal bagi masalah sementara. Sama ada masalah itu kewangan ke, perhubungan ke dan lain. Itu semua boleh ada penyelesaian dia. Kena ikhtiar, kena cuba, minta bantuan. Kejadian bunuh diri ini biasanya didahului dengan keruntuhan dan pemisahan hubungan. Kita kena lihat kepada konteks di mana individu tersebut merasakan inilah jalan menyelesaikan masalah. Sebab ada benda-benda yang kita tak tahu. Walaupun seseorang itu mengatakan bahawa dia mempunyai masalah rumah tangga dan bagaimana ini boleh membawa kepada satu episod di mana dia bunuh diri, kita kena lihat kepada perhubungan dalam keluarga tu. Apakah sebenarnya yang menjadi punca keganasan rumah tangga ataupun masalah rumah tangga? Susulan itu, pihak polis turut menasihatkan orang ramai supaya lebih cakna terhadap isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat, khususnya jiran tetangga, bagi mengurangkan kes kematian akibat bunuh diri. Kepada semua rakyat Malaysia, kita dalam bersama-sama untuk menjaga kesihatan mental kita, dan jika ada apa-apa masalah terkesan di kalangan keluarga kita bantu untuk individu yang mempunyai masalah berkenaan mendapatkan rawatan ataupun nasihat daripada pakar-pakar yang berkenaan lah. Jika suami isteri mempunyai masalah dalam rumah tangga mereka, carilah jalan penyelesaian yang baik, yang tidak perlu bertikam lidah, tak perlu
melakukan keganasan satu lawan satu dan sebagainya ya adalah sangat penting, di mana pasangan ini kena mencari maklumat, kena mencari individu yang memang sesuai dalam bidang inilah, iaitu seorang family counselor sebagai contoh yang diiktiraf ya, yang profesional. Dan masyarakat perlu faham apabila mencari bantuan daripada pihak kaunselor sebagai contoh, dia bukan serta-merta. Perhubungan suami isteri sebagai contoh, dia mula start regang, mengambil masa. Jadi kalau nak pulihkan pun mengambil masa. 20 Februari lalu, suami kepada mangsa berkenaan telah dibebaskan menerusi jaminan polis mengikut Seksyen 388 Kanun Prosedur Jenayah bagi membolehkan juruteknik terbabit menjalankan upacara pengebumian isteri serta kedua-dua anaknya. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.